Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rosnah binti Muhammad Noor serta rakan-rakan sekalian. Kami akan membentangkan berkaitan subjek GMGF 2033 iaitu dasar dan analisis fiskal. Dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, Dewi Rashira binti Norman, nombor matrik 274992, dan dua lagi ahli kumpulan iaitu Muhammad Syahrul Nizam bin Azmi, nombor matrik 275068, serta Umi Nazira binti Sumar, nombor matrik 275217. Kumpulan kami telah memilih tajuk Cukai GST di Singapura. Tugasan pertama, kumpulan kami membincangkan prinsip cukai barang dan perkhidmatan di Singapura. Untuk makluman, Singapura merupakan pusat kewangan keempat terunggul dan sebuah bandaraya global metropolitan yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan dan kewangan antarabangsa. Pelabuhan Singapura merupakan salah sebuah daripada 5 pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Dengan jumlah populasi sebanyak hanya 5.7 juta orang pada tahun 2019, Singapura mencatatkan jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 466.31 bilion Sing dolar pada tahun 2019 dan ini menjadikannya sebagai negara termaju di rantau Asia Tenggara. Walaupun terdapat pasaran domestik yang kecil dan kekurangan sumber semula jadi, Singapura berjaya mengatasi krisis kewangan pada tahun 1997 dan 2008. Kini, ekonomi Singapura adalah salah satu yang paling stabil di dunia tanpa hutang luar negeri, hasil kerajaan yang tinggi dan secara konsisten lebih positif. Ekonomi Singapura didorong oleh ekspor dalam pembuatan elektronik dan jentera, perkhidmatan kewangan, pelancongan dan pelabuhan kargo tersibuk di dunia. Singapura juga pernah muncul sebagai ekonomi dunia paling berdaya saing dengan mencatatkan 84.8 daripada 100 mata mengalahkan Amerika Syarikat ke kedudukan teratas dalam kedudukan 141 ekonomi dan kali terakhir Singapura mengambil tempat teratas ialah pada tahun 1999. Seterusnya ialah definisi cukai barang dan perkhidmatan. Cukai bermaksud bayaran atau sumbangan yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan, syarikat atau barangan untuk digunakan sebagai perbelanjaan negara. Manakala GST ialah cukai ke atas penggunaan domestik dan dibayar apabila wang dibelanjakan untuk barangan atau perkhidmatan termasuk import. Cukai output pula ialah GST yang dikenakan kepada peruncit berdaftar pada bekalan barang dan perkhidmatan setempatnya, dan cukai input ialah GST yang dibayar oleh peruncit untuk pembelian barangan dan perkhidmatan bagi tujuan perniagaannya. Seterusnya ialah tujuan cukai barang dan perkhidmatan. Cukai adalah bayaran yang ditetapkan oleh kerajaan dan menjadi alat bagi menjana pendapatan negara. Sebagai negara yang mempunyai sumber yang terhad, Singapura menjadikannya cukai yang dipungut sebagai salah satu dari sumber pendapatan negara. Terdapat dua objektif cukai iaitu umum, dikaitkan dengan dasar umum sesuatu percukaian seperti keadilannya dan sifatnya. Dan kedua ialah khusus, berkait terus dengan satu-satu cukai yang tertentu seperti untuk menjana pendapatan atau mewujudkan galakan terhadap kegiatan tertentu. Ia adalah cukai sumber pendapatan utama, penggalak pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat pengagihan semula pendapatan dan kekayaan. GST diperkenalkan pada 1 April 1994 untuk membolehkan Singapura menukar pergantungannya daripada cukai langsung kepada cukai tidak langsung. GST juga telah membolehkan Singapura mengekalkan kadar cukai pendapatan yang lebih rendah. Sebagai cukai ke atas penggunaan dan bukan pendapatan, GST sememangnya menggalakkan simpanan dan pelaburan. Okey, seterusnya trend cukai barangan dan perkhidmatan di Singapura. So, trend ini macam mana? Mula-mula cukai dikenakan berdasarkan harga pembelian barangan dan perkhidmatan tertentu. Kadar cukai ni adalah kadar yang tertinggi lah. Lepas tu sebelum tahun 1986,
kadar cukai korporat Singapura dengan kadar cukai pendapatan individu ni margin dia tinggi. Lepas tu dua-duanya sama. Dua-duanya berjumlah 40%. So kadar tinggi macam ni dianggap tidak kompetitif lah. So atas Shaw Jawatankuasa Ekonomi tahun 1986, kerajaan Singapura diputuskan untuk beralih terus kepada cukai tidak langsung untuk mengekalkan daya saing antarabangsa dan tarik pelaburan. Kemudian secara tak langsung juga dapat kekalkan pertumbuhan ekonomi untuk wujudkan pekerjaan yang baik untuk rakyat diorang. GST ni cukai atas penggunaan domestik. Diperkenalkan pada 1 April 1994 bermula dengan kadar 3% sahaja. Lepas tu dia meningkatlah 4% pada tahun 2003, 5% pada tahun 2004 dan 7% pada 2007 hingga sekarang. So cukai ni pelbagai peringkat. Dia dikumpulkan pada setiap peringkat antara pengeluaran dan pengedaran. Penjualan dan penjagaan tanah kediaman, perkhidmatan kewangan, ekspor barangan, perkhidmatan antarabangsa dikecualikan daripada GST. So pengenalan GST ni bertujuan untuk alihkan cukai daripada berasaskan pendapatan kepada berasaskan penggunaan untuk tingkatkan daya saing antarabangsa Singapura. So, usaha untuk kurangkan impak kos GST ni, kerajaan kenakan langkah-langkah lah antara 1993 ke 1994 untuk bantu rakyat dia menangani impak kos ni. Antaranya, skim saham penyusunan ekonomi diperkenalkan bulan Januari 2003 untuk tampung rakyat Singapura sepanjang tempoh 5 tahun ni dalam membantu kesan daripada peningkatan GST lah. Kemudian saham bernilai $1 diberi kepada semua rakyat Singapura lebih daripada 3 peruntukan dengan pembayaran pertama pada Januari 2003. Pelancong-pelancong dari Singapura pun boleh dapatkan bayaran balik GST kepada peruncit kalau dia beli barang daripada peruncit yang ada sertai skim bayaran balik pelancong. Tahun 2018, kerajaan Singapura umumkan rancangan untuk naikkan GST sebanyak 2%. So maksudnya akan datang di antara tahun 2021 hingga 2025 akan ada kenaikan lah daripada 7% hingga 9%, tapi sehingga sekarang masih belum ditetapkan bila waktu penguatkuasaan kadar yang baru tu. Seterusnya adalah prinsip cukai barang dan perkhidmatan di Singapura. Prinsip asas percukaian adalah di mana semua pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh individu dikenakan cukai, melainkan jika mereka dikecualikan secara khusus daripada cukai pendapatan atau dilindungi oleh pentadbiran sedia ada. 4 tonggak struktur cukai di Singapura. Yang pertama adalah GST. Kadar GST semasa adalah 7%. Kedua, cukai peribadi. Ketiga, cukai korporat. Dan keempat, cukai harta benda. Ciri-ciri utama GST di Singapura. Perniagaan yang menjual barangan atau perkhidmatan bertanggungjawab untuk mengutip cukai dan membayarnya kepada pihak berkuasa. GST hanya dikenakan oleh perniagaan berdaftar GST. Perniagaan mesti mendaftarkan GST jika perolehan tahunannya melebihi $1 juta Singapura. Bagi perniagaan kecil yang memenuhi syarat ini, pendaftaran GST adalah pilihan. Perniagaan yang tidak berdaftar tidak perlu mengutip GST atau menghantarnya kepada kerajaan. GST juga dikenakan ke atas import barangan. Barang dan perkhidmatan tertentu dikecualikan daripada skop GST, seperti contoh pajakan harta kediaman, pengiputan dan sebagainya. Barangan yang diekspor dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan luar negara dikecualikan daripada cukai GST yang bermaksud bahawa tiada cukai dikenakan terhadap mereka. Perniagaan berdaftar GST boleh menuntut kredit bagi GST bahawa ia telah membayar inputnya, iaitu dipanggil cukai input, dan mengimbanginya terhadap GST yang telah dikutip dari pelanggannya, yang dipanggil cukai output.
ketika menghitung jumlah cukai GST yang terhutang dari perniagaan kepada pihak berkuasa cukai. Oleh itu, perniagaan hanya membayar cukai GST kepada pihak berkuasa mengenai jumlah nilai yang ditambah kepada produknya. Contohnya adalah pengurusan cukai barang dan perkhidmatan di Singapura. Pihak berkuasa hasil dalam negeri Singapura iaitu IRAS adalah pentadbir cukai utama kepada Kerajaan Republik Singapura. Beliau mengumpulkan cukai yang menyumbang kira-kira 70% daripada pendapatan operasi kerajaan yang menyokong program ekonomi dan sosial kerajaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkualiti dan masyarakat yang inklusif. Ia juga mewakili kerajaan dalam merunding perjanjian cukai, draft undang-undang cukai dan memberikan nasihat mengenai penilaian harta kerajaan. Sebagai kesimpulannya, dengan jumlah populasi sebanyak hanya 5.7 juta orang, Singapura dilihat mampu menjadi kuasa ekonomi dunia dan menjadikannya sebagai negara termaju di rantau Asia Tenggara. Walaupun terdapat pasaran domestik yang kecil dan kekurangan sumber semula jadi, Singapura telah mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan GST kepada penduduknya bagi mencipta asas cukai yang lebih berdaya tahan seperti umum penduduk. Pentadbiran cukai di Singapura juga diurus secara sistematik, teratur dan berpusat oleh pihak berkuasa yang khusus. Dan ini menjadikan sistem pengurusan cukai menjadi lebih baik. Jika dilihat kepada prinsip asas, dasar cukai Singapura adalah untuk mengekalkan kadar cukai yang kompetitif baik untuk individu dan juga syarikat. GST diperkenalkan bukan sahaja untuk meningkatkan daya tahan cukai sebagai sumber pendapatan kerajaan, malah campuran cukai yang seimbang terhadap penggunaan dan pendapatan ini turut mengurangkan kelemahan penerimaan pendapatan terhadap perubahan keadaan ekonomi yang buruk dan menguatkan daya tahan kedudukan fiskal Singapura. Tugasan 2. Kesan cukai kepada negara dan masyarakat Singapura. Singapura telah menduduki kedudukan ekonomi paling berdaya saing di dunia dan perkara ini berlaku atas beberapa faktor. Yang pertama, ekonomi terbuka. Kedua, hubungan buruh dan majikan yang kuat. Ketiga, tenaga kerja yang pelbagai. Keempat, perlindungan harta intelek yang teguh. Kelima, kestabilan kerajaan dan responsifnya berubah. Singapura sebagai sebuah negara yang berpopulasi kurang dari 10 juta menjana pendapatan antaranya adalah melalui kutipan cukai. Terdapat beberapa cukai yang dikenakan untuk mereka yang tinggal di Singapura. Antaranya adalah cukai barang dan perkhidmatan yang dikenakan sebanyak 7% ke atas setiap transaksi. Pelaksanaan cukai di Singapura. Pihak berkuasa hasil dalam negeri Singapura memainkan peranan penting dalam pengumpulan hasil cukai. Ia merupakan sumber utama hasil operasi kerajaan Singapura. Tiga sumber utama daripada hasil operasi kerajaan adalah pendapatan, yuran dan cas cukai, dan penerimaan lain. Perolehan ini menyumbang sebanyak 71.1% daripada hasil operasi kerajaan bagi tahun kewangan 2018 dan 2019. Hasil cukai yang diterima daripada pelbagai cukai yang dikenakan oleh kerajaan adalah seperti berikut. Cukai pendapatan, cukai harta, duti harta, cukai kenderaan bermotor, duti excise custom, cukai barang dan perkhidmatan, cukai pertaruhan, cukai kasino dan duti stamp dan lain-lain. IRAS bertanggungjawab mengutip cukai pendapatan, cukai harta, GST, duti harta tanah, cukai taruhan dan duti stamp. GST adalah cukai ke atas penggunaan domestik. Cukai itu dibayar apabila wang dibelanjakan untuk barangan atau perkhidmatan
termasuk import. Ia adalah cukai pelbagai peringkat yang dikumpulkan pada setiap peringkat rantaian pengeluaran dan pengedaran. Kesan cukai kepada negara dan rakyat. Cukai digunakan untuk membangunkan Singapura menjadi komuniti yang lebih kuat, persekitaran yang lebih baik dan ekonomi yang lebih berdaya saing. Tempat rakyat Malaysia boleh banggakan untuk dipanggil sebagai rumah. Selain itu, cukai turut digunakan bagi pembiayaan perbelanjaan kerajaan. Pada tahun 2018 dan 2019, sektor terbesar yang membentuk 54.5% daripada jumlah perbelanjaan mengurus kerajaan adalah sektor pembangunan sosial. Sektor hubungan keselamatan dan luar adalah kedua terbesar iaitu 34.4% daripada jumlah perbelanjaan operasi. Bagi sektor pembangunan ekonomi dan pentadbiran kerajaan masing-masing membentuk 7.3% dan 3.8% daripada perbelanjaan mengurus kerajaan. Seterusnya ialah kesan cukai kepada negara. GST mempengaruhi dasar fiskal Republik Singapura. Dasar fiskal adalah penggunaan perbelanjaan kerajaan dan pengumpulan hasil untuk mempengaruhi ekonomi. GST dapat memenuhi matlamat dasar fiskal jangka panjang di Singapura seperti menggalakkan dan menyokong pertumbuhan ekonomi yang berterusan iaitu tidak inflasi, mengekalkan belanjawan seimbang iaitu untuk membiayai jumlah perbelanjaan operasi dan pembangunan daripada pendapatan operasi sepanjang kitaran perniagaan dan tumpukan perbelanjaan kerajaan untuk menyampaikan barangan dan perkhidmatan awam yang penting, pendidikan, penjagaan kesihatan, infrastruktur, perumahan dan program untuk melindungi alam sekitar. Dengan memenuhi matlamat dasar fiskal negara, maka Singapura akan terus mendapat pengiktirafan kuasa pasaran dalam memacu ekonomi, kewangan dan penekanan pada pelaburan modal insan dan infrastruktur. Cukai telah digunakan untuk mempengaruhi tingkah laku ke arah matlamat sosial dan ekonomi yang dikehendaki. Gabungan cukai yang seimbang terhadap penggunaan dan pendapatan ini dapat mengurangkan kelemahan pengambilan pendapatan kepada perubahan bentuk buruk dalam keadaan ekonomi dan memperkuat daya tahan kedudukan fiskal di Singapura. Okey, seterusnya untuk tugas yang kedua, saya akan terangkan berkenaan dengan kesan cukai kepada rakyat. Apa kesan daripada rakyat? Selepas kerajaan kutip GST, contohnya GST ni digunakan semula untuk bagi bantuan-bantuan kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Contohnya dalam bentuk subsidi disediakan oleh kerajaan seperti skim voucher GST. So bagi banyak bantuan pada isi rumah yang berpendapatan rendah, khususnya untuk seimbangkan dengan perbelanjaan GST yang terpaksa ditanggung oleh golongan ini. Selain itu, anak-anak di Singapura dia dapat subsidi juga daripada prasekolah sampai ke pendidikan tinggi dalam bentuk kewangan dan beasiswa. Ini juga memfokuskan kepada isi rumah yang berpendapatan rendah dan pertengahan lah. Kemudian selain daripada itu, rakyat Singapura, penduduk Singapura juga dia pun dapat bantuan dari segi perubatan dengan kadar yang subsidi lah. So Kementerian Kewangan Singapura ada menyatakan pada tahun 2016 isi rumah berpendapatan rendah ni dia terima semula manfaat sebanyak $4 atas setiap $1 yang dibelanjakan untuk membayar cukai. So untuk yang isi rumah berpendapatan sederhana pula dia terima semula manfaat $2, hampir $2 bagi setiap $1 yang dibelanjakan untuk membayar cukai. So ini maksudnya semakin banyak dolar yang dibelanjakan, semakin banyak manfaat yang akan diterima. So kesimpulannya, cukai memang dapat menjana ekonomi sampai meletakkannya dalam sebagai salah satu ekonomi kuasa ekonomi dunia. Contoh macam Singapura ni sendiri, sumber terhad, negara kecil, rakyat pun tak ramai. Tapi dia mampu capai status negara maju.
So antara faktornya adalah melalui cukai-cukai yang dikutip. So sejajar dengan kehendak semasa dunia, kerajaan Singapura ni diambil langkah proaktif. Dia gunakan hasil kutipan cukai ni, GST, kemudian dia kembalikan semula kepada rakyatnya dalam bentuk manfaat-manfaat yang lebih baguslah, seperti subsidi perubatan dan sebagainya. So dengan ini hasil cukai digunakan secara adil dan sama rata. Rakyat turut merasai kesan daripada cukai yang dibayar. So adil. Bagi menggalakkan kutipan cukai GST yang lebih tinggi, kerajaan pun bagi lagi bantuan bentuk tunai pada rakyatnya, tapi kepada golongan yang bersasar. So macam ni, dengan cara ini mampu dan berjaya menjana kutipan yang lebih tinggi untuk cukai GST, seterusnya dapat memberikan lebih banyak lagi kepada rakyatnya. Sekian, terima kasih.